A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan semoga anak-anak berada dalam keadaan yang sihat walafiat di samping keluarga tersayang di rumah. Dan nasihat Cikgu Nazri dan juga cikgu-cikgu yang lain, patuhi SOP. Okay. Semoga semua selamat insya-Allah. Baik, selalunya dalam pembelajaran tajuk utama yang dipelajari oleh darjah 6 adalah mikroorganisme. Oleh itu, kita kena kupas maksud mikroorganisme dulu. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme ni adalah berasal daripada dua perkataan, mikro dan juga organisme. Mikro maksudnya seni, terlalu kecil, terlalu halus. Organisme pula maksudnya hidupan. Oleh itu, mikroorganisme ni bermaksud apa? Bermaksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. So, apabila kita lihat sekeliling, kalau kita tengok di mana-mana, di udara, di air dan di tanah, menggunakan mata kasar, kita sebenarnya tak nampak mikroorganisme. Mikroorganisme ni kebanyakannya hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Contohnya seperti ini, mikroskop begini ada di makmal sains kita. Okey. Dan terdapat 5 jenis mikroorganisme, iaitu bakteria, kulat, fungi, alga dan virus. Saya ulang, bakteria, kulat, fungi, alga dan virus. Kita pergi pada mikroorganisme yang pertama. Yang pertama namanya bakteria. Bakteria ni apa? Bakteria ni wujud dalam pelbagai bentuk, pelbagai warna, pelbagai saiz. Kalau tengok contoh, kalau kita lihat contoh yang diberi, bakteria yang namanya Salmonella, bakteria yang namanya E. coli, dan bakteria yang namanya Streptococcus. So, bakteria ni boleh terdapat dalam pelbagai persekitaran. Maksudnya, bakteria boleh ada di mana-mana. Di air, di udara, di tanah, di darat dan juga di badan kita sendiri. Yang kedua, contoh mikroorganisme yang kedua adalah fungi. Fungi ini, kalau ikut contoh yang diberi, termasuklah dalam buku teks, fungi ini contohnya kulat, yeast, penicillium. Hanya kulat yang boleh kita lihat dengan mata kasar. Yeast penicillium pula boleh dilihat dengan menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Okey, ini adalah dua contoh mikroorganisme dari kumpulan fungi, iaitu yeast dan juga penicillium. Seterusnya, alga. Alga ni mempunyai sifat tumbuhan. Mikroorganisme yang mempunyai sifat tumbuhan. Kenapa? Sebab alga mempunyai klorofil dan boleh buat makanannya sendiri. Itu bezanya daripada mikroorganisme yang lain. Contoh yang kita boleh beri di sini adalah Spirogyra dan juga phytoplankton. Okey. Seterusnya, protozoa. Protozoa pula ialah mikroorganisme yang hidup di habitat yang berair, seperti kolam, tasik dan sungai. Contoh yang diberi, kalau tengok contoh, cuba ingatkan ya, bentuk-bentuk begini. Contoh ini adalah paramecium. Okey, nampak bergerak kan? Kemudian yang ni pula, contoh yang diberi yang kedua adalah yang bernama amoeba. So, kedua-dua ni, amoeba dan paramecium, berada dalam kumpulan protozoa dan hidup di habitat yang berair. Contoh yang mikroorganisme yang seterusnya, yang terakhir adalah virus. Virus ni adalah mikroorganisme yang terlalu kecil ataupun yang paling seni antara mikroorganisme yang lain. Berbanding mikroorganisme yang lain, dialah yang paling seni. So, virus ni pula hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron. Dan mungkin kamu tahu kot, sekarang ni pun COVID-19 wujudnya virus COVID kan. So, yang ni, virus ni yang namanya adalah virus yang bernama bacteriophage ni adalah virus yang membunuh bakteria yang ada di badan manusia ataupun ada di mana-mana lah. Kemudian ni virus influenza yang selalunya yang menyebabkan sesama. Dan ini pula adalah virus yang dari yang namanya virus HIV. Okey, virus HIV yang selalunya menyebabkan penyakit AIDS dan sebagainya. So, harapan Cikgu Nazri dan cikgu-cikgu lain, semoga kamu semua dah faham tentang tajuk pelajaran ni, jenis-jenis mikroorganisme. Kalau boleh, tambahlah ilmu pengetahuan tu dengan buat rujukan daripada internet ataupun dari buku teks yang disediakan. Okey, insya-Allah
sama-sama kita usaha. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.